Tanpa melengahkan masa lagi, kami menjemput peserta ketiga pidato iaitu Saudari Farah Iza Ulia binti Muhammad dari Fakulti Pergigian bagi menyampaikan pidato yang bertajuk Perpaduan Malaysia, dua titik bertindih, kelahiran semula tembok segregasi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi, Barisan Hakim, saudara dan saudari. Menurut tokoh sastrawan negara, Datuk Husin Ahmad dalam makalahnya berjudul Whole of Goodwill, Discrimination of Spirit Unity, perpaduan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan penyatuan nilai-nilai yang dihayati oleh seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira bangsa. Manakala apabila kita berbicara mengenai frasa kelahiran semula tembok segregasi, ianya menghendakkan kita untuk memahami suatu proses pemecah belahan bangsa yang telah pun dibaiki namun kini kembali bagaikan maruah diri. Baiklah, satu demi satu telah kita jelaskan keseluruhannya. Perpaduan Malaysia kelahiran semula tembok segregasi mengajak kita untuk mengkaji bagaimanakah perpaduan yang sudah lama dibina namun kini menghilang bagaikan ditelan bumi. Justru 3 persoalan utama akan kita teliti. Pertama, di tahap manakah perpaduan kita? Kedua, sejauh manakah jati diri anak bangsa? Dan yang ketiga, masih ada keharapan untuk membentuk pemufakatan negara. Baiklah. Pertama, di tahap manakah perpaduan kita? Perkataan perpaduan dirangka dan dibina bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia. Wujudnya perpaduan dapat mengelakkan daripada konflik perkauman. Akan tetapi, perpaduan yang digambarkan hari ini bagaikan sudah terbahagi. Kerana andai sungguh kita bersatu hati, mengapa hari ini wujudnya sekolah jenis kebangsaan menempatkan majoritinya orang Melayu? Andai sungguh kita bersatu hati, mengapa hari ini wujudnya sekolah kebangsaan Cina hanya untuk kaum Cina dan sekolah kebangsaan Tamil dikhususkan kepada golongan berbangsa India? Anak-anak kita sudah dipisahkan sejak kecil. Mereka dipasak dan ditanamkan dengan sifat prejudis, iaitu sifat tak suka dengan kaum lain. Kita perlu sedar, sekolah tak hanya berperanan sebagai tempat untuk belajar. Ianya juga merupakan tempat sosialisasi anak-anak bangsa kita untuk bersatu kembali. Namun, andai perkara ini tak dapat kita tangani, pastinya perpaduan tak akan dikecapi. Mungkin kita hanya diciptakan untuk mampu bermimpi. Saudara, bukalah mata. Lihatlah bagaimana peperangan di Rwanda. Akibat lemahnya persefahaman bangsa, ribuan kaum Tutsi dan Hutu tewas tidak berbaki. Tawanan dijadikan hamba abdi. Anak-anak dipotong sehingga mati. Wanita dilayan bagaikan tiada maruah diri. Andai inilah yang kita mahukan, sekejap bangkitlah dan tanyakan kembali. Saudara, kedua, sejauh manakah ketulinan jati diri anak bangsa kita? Benar, bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda buat semua. Bahkan, bahasa Melayu diangkat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu dijadikan bahasa penghantar di seluruh sekolah dan institusi pengajian tinggi. Namun, bahasa Melayu yang digambarkan bagaikan indah khabar daripada rupa apabila rakyat kita malu untuk mengangkat martabat bangsa. Bahasa Inggeris lebih dijadikan bahasa pertuturan aula jika dibandingkan bahasa Melayu yang sebenarnya. Kononnya, kalau bertutur bahasa Melayu akan terlihat kuno di mata bangsa. Kalau begitu, bila agaknya impian dan aspirasi negara dapat dikecapi? Nampaknya ianya akan berakhir sebagai sebuah fantasi. Saudara, bukalah mata.
Lihatlah semula bagaimana negara yang memartabatkan bahasa ibunda mereka. Bagaimana Jepun dengan bahasa Nihongo, Rusia dengan bahasa Slavik. Disebabkan teguhnya jati diri mereka, bangsa mereka diangkat sebagai bahasa yang disegani. Golongan intelektual lahir dengan kepribadian yang tinggi. Bahkan perpaduan mereka telah pun dikecapi. Hadirin, ketiga, masih ada keharapan buat membentuk pemufakatan negara. Kita singkap kembali asal-usul sejarah pembentukan Malaysia. Kita perlu merasa bahagia kerana wujudnya negara kita hari ini tak pernah membezakan warna kulit yang dimiliki. Sebaliknya, kepelbagaian inilah yang menjadi lambang dan identiti. Wujudnya negara kita hari ini adalah hasil perjuangan semua kaum yang berpegang kepada janji. Janji, persefahaman dan permufakatan. Sebagai sebuah negara yang bercirikan kepelbagaian, pastinya perpaduan akan ada yang goyahnya. Cukup dengan peristiwa 13 Mei telah mengajar kita betapa rapuhnya persefahaman dan betapa besar dan mahalnya sebuah perpaduan. Dalam arti kata lain, perpaduan dapat dikecapi andai sahaja semua daripada kita saling memahami dan mengenali. Tak kiralah sama ada Kadazan Dusun di Sabah, Bidayuh di Sarawak dan golongan Melayu, Cina dan India sebagai majoriti, kesemuanya perlu bersatu hati bagi membentuk pemufakatan kembali. I kata benar, semuanya takkan seindah malam bertukar siang. Namun, andai sahaja kita percaya sehari selembar benang, pastinya perpaduan takkan hilang. Jangan biarkan persengketaan bergelumang. Nanti akhirnya kita yang kecundang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Faraiza Ulia binti Muhammad Rosidi atas penyampaian pidatonya sebentar tadi. Lawa kasut dia. Baju dia pun lawa juga. Betul Semangat pula tu. Betul juga. Geremang pula dari rumah.